Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami kumpulan Al-Farabi dari Sekolah Agama Menengah Tarik Baru akan berkongsi bahan inovasi kami, iaitu sinergi berkaitan salah satu tajuk bagi mata pelajaran sains. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar, iaitu Muhammad Saiful Saleh, Amal Zarif dan Umar Salihin, serta seorang guru pembimbing iaitu Puan Siti Nur Suraya. Beliau merupakan guru perpustakaan dan media SAMPB. Kami akan membentangkan tentang mata pelajaran Sains Tingkatan 2 Bab 4 yang bertajuk Kesihatan Manusia. Bab ini terdiri daripada 2 subtopik, iaitu 4.1 Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit dan 4.2 Pertahanan badan. 4.1 Penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Penyakit berjangkit berlaku disebabkan jangkitan langsung daripada patogen atau melalui medium atau vektor. Manakala penyakit tidak berjangkit berlaku disebabkan faktor genetik atau gaya hidup. Contoh penyakit berjangkit ialah selesema, kurap dan demam denggi. Manakala contoh penyakit tidak berjangkit ialah kanser, hipertensi, diabetes dan asma. Penyakit berjangkit boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu lain, manakala penyakit tidak berjangkit sebaliknya. Penyakit berjangkit disebabkan melalui 2 bahagian, iaitu bahagian pertama dinamakan medium yang terdiri daripada penyakit bawaan udara, bawaan air dan melalui sentuhan. Manakala bahagian kedua pula adalah melalui vektor. Penyakit bawaan udara. Penyakit bawaan udara terbahagi kepada 2 jenis jangkitan, iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Jangkitan titisan berlaku apabila percikan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung. Manakala jangkitan habuk berlaku apabila bakteria di dalam air ludah pesakit yang kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Antara langkah mengatasi penyakit bawaan udara ialah menutup mulut dan hidung semasa bersin dan batuk, tidak meludah merata-rata, mengelakkan diri dari tempat yang sesak dan memastikan tempat tinggal cukup cahaya. Penyakit bawaan air. Penyakit bawaan air biasanya berlaku apabila bekalan di suatu kawasan tidak terawat dan sistem sanitasi yang tidak sempurna. Contohnya, seseorang meminum air yang telah tercemar dengan patogen kerana tidak menapis air dengan betul. Antara langkah mengatasi penyakit bawaan air ialah mencampurkan klorin di dalam kolam renang, membina tandas mempunyai sistem sanitasi yang lengkap, mendidihkan air minuman dengan sempurna dan kerap cuci tangan dengan sabun. Penyakit melalui sentuhan. Contoh penyakit melalui sentuhan ialah HIV yang berjangkit disebabkan hubungan seks dan perkongsian jarum suntikan. Kemudian sifilis dan gonoria yang disebabkan hubungan seks tanpa perlindungan. Seterusnya kurap dan panau yang disebabkan oleh kulit. Penyakit melalui vektor. Vektor adalah nama bagi haiwan atau serangga yang memindahkan patogen dari hos ke hos yang baru. Sebagai contoh, lalat dan lipas yang membawa Salmonella typhi, tikus yang membawa Leptospira sp, nyamuk Aedes yang membawa virus denggi dan virus Zika, dan nyamuk Anopheles ataupun yang dikenali sebagai nyamuk malaria yang membawa Plasmodium. Terdapat beberapa jenis penyakit, gejala, patogen, vektor dan cara jangkitan seperti penyakit malaria yang memiliki gejala menggigil dan demam. Jenis patogennya ialah Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles dengan cara digigit. Seterusnya ialah penyakit kolera yang memiliki gejala cirit-birit dan jenis patogennya ialah bakteria Vibrio yang dibawa oleh lalat melalui makanan dan air yang tercemar. Akhir sekali ialah penyakit denggi yang memiliki gejala sakit sendi dan demam. Jenis patogennya ialah virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes dengan cara menggigit. 4.2 Pertahanan badan. Terdapat 3 barisan pertahanan badan. Barisan pertahanan badan pertama adalah kulit yang berfungsi untuk menghalang patogen dari memasuki badan. Ia hanya boleh ditembusi jika terdapat luka. Peluh dan sembum yang dirembeskan mengandungi bahan kimia untuk menghapuskan patogen. Membran mukus atau selaput lendir akan melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Seterusnya, barisan pertahanan badan yang kedua melawan patogen melalui proses fagositosis.
Sel darah putih akan bertindak secara fagositosis, iaitu dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Akhir sekali, pertahanan badan ketiga, antibodi akan dihasilkan untuk melawan patogen. Sistem keimunan ialah keupayaan sistem badan untuk melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sel darah putih sebagai gerak balas terhadap antigen. Antigen merupakan jasad asing yang bukan dari badan sendiri. Kepentingan imunisasi. Imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin ke dalam badan. Vaksin mengandungi antigen iaitu sebahagian atau keseluruhan struktur mikroorganisma yang telah dilemahkan atau dimatikan. 4 punca sistem keimunan menjadi lemah. Yang pertama, terdedah kepada udara kotor. Yang kedua, mengalami tekanan perasaan. Yang ketiga, mengambil gula secara berlebihan. Yang keempat, terdedah kepada racun serangga. 4 amalan yang menguatkan sistem keimunan. Yang pertama, mendapat rehat dan tidur yang cukup. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, beriadah dan menghirup udara segar. Yang keempat, membuat pemeriksaan berkala.